Kita mulakan teruslah malam ni. Alright, so cerita kita adalah berkaitan dengan malam ni adalah gantung tak bertali. So isteri gantung tak bertali. Digantung ke ataupun tergantung ke. Yang penting status dia sekarang ni di langit pun bukan, di bawah bumi pun, dekat atas tanah pun bukan. Tergantung roh tu. Apa maksudnya? Dalam cerita perundangan keluarga Islam ni kan, bab-bab bila berkahwin ni, ada orang yang hidupnya bahagia sangat-sangat. Tak adalah kita kata jaminan bila kahwin ni tak ada ujian, tak ada ribut, tak ada sebagainya. Mesti ada juga kan. Tapi at least kan kita kata perkahwinan itu tak adalah macam sampai tahap yang teruk sangat. Gaduh sikit-sikit tu biasa, tapi mostly dia tak ada isu sangat. Ada orang yang lancar je perkahwinan dia. Okay? Kita doakan yang terbaik lah kat situ. Tapi ada juga orang yang tak lama perkahwinan dia. Tak lama. Ada orang sekejap je perkahwinan, tak sampai setahun. Ada orang mungkin bertahun sekalipun. Tapi kita serancang sebaik-baiknya, tapi Allah sebaik-baik perancangan. Ada orang yang mungkin dah putus perhubungan. Yang mana yang telah diceraikan, ataupun yang mana dah berlaku kematian suami, kan? Jadi dekat situ kita kena ingat satu perkara, mungkin Allah dah merancang sesuatu untuk kita. Mungkin jodoh kita tak ada sebagainya, but it's okay. Okay? Apa yang penting adalah kita teruskan kehidupan kita. Ingat pesanan saya, mati itu pasti. Jodoh dan pertemuan tu semuanya ketentuan daripada Allah. Okay? So yang tu kita tak boleh nak elakkan. Alright? Semua orang boleh bersetuju benda ni. Jadi kalau memanglah kita tidak ada jodoh kat situ, siapa yang dah terputus hubungan, okay, dah mungkin bercerai hidup ke, cerai mati ke, tak apa, okay? Allah masih sayang dengan anda. Semua Allah sayang. Tak kisahlah kita siapa pun status kita. Oh, macam habit liu pula. It's okay lah, tak apalah. Tapi saya bukan ustaz lah. Hampa jangan duk panggil aku ustaz. Nampak bersiap macam ni, tak nampak macam ustaz. Okay? Saya relax je. Okay. Tapi ada orang sekarang ni yang mana mungkin salah seorang daripada penonton anda tu, okay, yang mana penonton sekarang ni yang tengok saya ni, dalam keadaan dia sekarang tergantung. Dia masih lagi dianggap sebagai isteri, tapi tak tahulah sampai orang kadang-kadang anggap dia ni ada lelaki ke tak? Mak, ada orang sampai tak tahu. Ada orang tanya kat ni, bini tak ada? Tak payahlah kita sembang benda tu. Ada orang macam tu. Ada orang yang kata-kata macam tak tahulah, aku dah pergi hantar balik kat rumah mak dia. Ada orang dia hantar balik bini dia tu sampai 2 tahun 3 tahun buat tak tahu macam tu je. Yang bini pun tak buat apa-apa tindakan. Tergantung. Isteri pun sama juga. Dia rasa macam laki aku belum, tak tahu, biar pilah kat dia. Malah nak fikir pasal dia. Buat tak tahu, ikut suka lah dia nak buat apa pun. Yang penting aku bahagia, aku happy. So kita panggil situasi sebegini adalah gantung tak bertali. Yang mana status kita tu, status dalam undang-undang kita ni, kita dikira sebagai orang yang berkahwin, tapi tidak ada tanggungjawab dalam perkahwinan tersebut. Masing-masing buat hal masing-masing, tergantung tanpa menunaikan tanggungjawab masing-masing. Suami buat tak tahu kepada isteri, isteri buat tak tahu kepada suami. Okay, so gantung-gantung macam ni lah yang kadang-kadang ada orang dia boleh bertahan. Okay? Dia boleh ikut buat apa yang dia suka, dia tak kisah pun pasangan dia buat apa sekalipun. So bisu gantung sebegini, kita jangan anggap benda ni sebagai satu benda yang biasa. Alright? Mungkin perkara ni tak nampak macam berat, tapi kita kena fikirkan sedalam-dalamnya. Bila kita telah berkahwin, seorang suami dengan seorang isteri, masing-masing ada tanggungjawab yang perlu untuk ditunaikan. Okay? Bila saja berlaku akad nikah, suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Suami tanggungjawab dia adalah memberi nafkah, menyediakan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan didikan. So banyaklah. Dia tak boleh bercakap kasar, dia mesti bercakap dengan lembut, dengan nada yang baik, memberikan nafkah batin. Nafkah batin ni bukan sekadar bersetubuh semata-mata. Bercakap baik pun adalah
salah satu tuntutan suami kepada isteri. Tu tanggungjawab dia. Dia nak kena jaga hati isteri. Kalau ada orang mungkin hati isteri-isteri, kan? So tanggungjawab suami begitu. Isteri pula adalah taat kepada suami. So kalau suami minta buat benda yang baik, yang mana kita minta bantuan ke sebagainya, kita bantu. Macam contoh, suami ni mungkin pergi bekerja, penat dan sebagainya. Isteri ni mungkin suri rumah. So isteri diminta, kata kita tak ada orang gaji, saya nak minta awak bantu saya uruskan rumah tangga. Jadi uruskan rumah tangga tu sebenarnya adalah tanggungjawab lelaki. Tapi kalau suami minta bantu, minta isteri bantu, maka isteri kena bantu. Wajib mentaati. Tak apa, kita tunaikan tu. Dengan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda lah kepada isteri tu. So taat kepada suami. Kalau dari sudut nafkah batinnya tu memang kena taat lah. Kalau kita tak boleh mampu, tak boleh nak memberikan tu, kita kena bagi alasan yang baik dan sebagainya. So masing-masing ada peranan dia kat situ. Isteri bantu suami, taat suami. Okay, isteri kalau nak keluar daripada rumah kena mohon izin. Kalau kata benda tu adalah benda yang penting. Kalau benda-benda tu macam kita kata nak minta izin, nak pergi jalan-jalan macam tu saja, yang tu kena keizinan suami. Kalau dalam keadaan yang darurat, tak minta izin pun tak apalah. Macam contoh, rumah nak terbakar. Rumah nak terbakar ni, abang, rumah nak terbakar, saya nak minta izin keluar. Jangan buat macam tu. Keluar aja, rumah nak terbakar. Jangan tunggu cerita macam tu. Sekali ada orang tanya, tuan, semua keadaan ke nak kena minta izin? Oh, jenuh macam tu. Tengok keadaan kita tu. So, maksud nak ceritanya adalah isteri tanggungjawab dia adalah mentaati kepada suami. Tu tanggungjawab dia dalam tempoh perkahwinan. Jadi, masing-masing ada tanggungjawab yang tersendiri. So, kalaulah kita berfikiran, kita berpegang kepada gantung tak bertali ni adalah satu penyelesaian, dia bukan satu penyelesaian. Ada orang dia rasa macam nak merajuk. Suami ni mungkin dia rasa macam bebai dengan isteri dia, merajuk apa sebagainya. So dia pergi hantar. Dia hantar balik isteri dia, balik duduk dekat kampung. Ikutlah nak buat apa pun, sampailah hang rasa macam nak minta maaf kat aku. Isteri ni pula dia rasa macam, pasal apa pula aku nak kena minta maaf kat hang? Bukannya aku buat yang salah pun. Hang yang tak pandai ambil hati aku. Isteri pun duduk elok-elok dekat rumah mak mertua. Duduk kat rumah mak. Okay, isteri buat tak tahu, Isteri pun tak kisah, dia pun kerja macam biasa sahaja. Suami ni berharap yang isteri ni pujuk. Isteri pun berharap yang suami ni pun pujuk. Masing-masing buat kepala sendiri. Dia gantung masing-masing. Ada orang tahu macam ni sampai 2 tahun perempuan. Saya ada satu kes tu, ni nak abang lah. Dia sampai 2 tahun buat tak tahu. Ikut sukalah. Bukannya buat tak tahu tu sebab PKP. Macam contoh kita yang tahun lepas kan, mungkin terputus sebab PKP. Ni sebelum PKP lagi. Ikut sukalah nak buat apa pun. Dia tak ambil peduli. Mungkin ada di kalangan yang begini, yang mana dia tak mau fikir untuk kepada nak settle secara baik dan sebagainya, sebab anak-anak mungkin dah besar. So bila anak-anak dah besar dan sebagainya, dia tak rasa macam malas lah nak fikir, lantak pilah kat pak hang nak buat apa. Ni bahasa kasar sikit kan. Kan bunyi orang utara ni kan, dia bunyi macam tu. Mampu pilah kat pak hang nak buat apa pun, ngikutlah mak hang nak duduk kat mana pun. Dia cakap pak hang mak ganas, garang sikit kan, cengeng orang utara ni. Tu tak adalah, tu contoh lah kan. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu, bila masing-masing tak menunaikan tanggungjawabnya, maka kalau kita biarkan gantung tak bertali tersebut, dia akan mengakibatkan, mungkin kita tak nampak lah, tapi kita mungkin boleh mengakibatkan yang situasinya berlaku dosa terhadap masing-masing. Sebab apa? Bila isteri tak duduk dengan suami, isteri buat kerja sendiri, ikut dan sebagainya, tak minta izin, mungkin dia akan dapat dosa kat situ. Suami pula, bila dia buat macam tu kepada isteri, tak bagi nafkah ke, biar tergantung macam tu saja ke, so suami pun dia dah mungkin menempahkan beberapa dosa besar dah kat situ, sebab tanggungjawab dia lagi besar. Bila tanggungjawab dia lagi besar, dia tak tunaikan, dia tak cuba untuk selamatkan,
maka dia biar saja gantung tak bertali. Apa jaminan yang kita rasa macam kita tak berdosa? Sebab bila kita bergelar suami, walaupun isteri duduk dekat rumah mak mertua kita, ada bapa mertua, tanggungjawab dia bukan tanggungjawab mertua. Dia datang masih lagi tanggungjawab suami kat situ. Okay, so masing-masing ni kalau dia buat perangai gantung tak bertali ikut suka masing-masing ni, tak ada penyelesaian, itulah kesan dia. Dari sudut undang-undang, ni mungkin kita tak nampak sangat. Kalau katalah tak dapat nafkah pun, ada orang perempuan ni dia boleh kerja dah. Dia boleh kerja sendiri ikut dan sebagainya. Kan? Sebab zaman sekarang ni, zaman yang perempuan bekerja itu is normal zaman sekarang ni. Sebab ada orang lepas grad kerja kan, nak bayar kereta, rumah, so dia kerja macam biasa je. Dia tak fikir dah tentang nak bercerai ke apa sebagainya. So kalaulah berlaku situasi yang saya cakap tadi ni kepada anda, gantung tak bertali ni, kalau tanya kepada saya, so apa solution terbaiknya? Jangan tanya kat saya tu macam seolah-olah saya nak counselling anda. Okay, saya tak ada tauliah untuk counselling. Counselling ni kerja kaunselor pejabat agama. Mereka ada tauliah, mereka ada kepakaran. Okay? Tapi kalau tanya kepada saya sebagai seorang peguam syar'i, kita akan bagi anda dua pilihan. Saya sentiasa bagi dua pilihan kepada anda. Kalau Allah bagi pilihan kepada kita nak masuk syurga ke neraka kan? So nak pilih dosa ke pahala, saya pun bagi pilihan kepada anda. Orang yang digantung tak bertali, kalau tanya kat saya apa yang nak buat, saya bagi balik kat dia, pilih antara dua. Alright? Pilihan yang pertama, masing-masing kena cuba untuk berbincang, okay? Bawa bincang untuk berbaik semula. Kalau ada peluang untuk berbaik, berbaik. Kalau ada peluang untuk pujuk, pujuk. Okay? Saya tak pasti benda ni betul ataupun tidak, tapi saya percaya ia ada kemungkinan besar. Bila kita buat salah, okay? Kadang-kadang mungkin kita tak buat salah pun, tapi kalau kita menjadi orang yang pertama mohon maaf, mengakulah apa saja kesilapan pun, okay? InsyaAllah, rumah tangga ni senang untuk dibaiki. Sebab kita cuba untuk mengaku apa-apa kesilapan kita. Sebab kita kena ingat, kita ni manusia biasa. Manusia ni dia tak lari daripada dosa, tak lari daripada kesilapan. Sebab kita bukan maksum. Kan? Apa biasa dengar perkataan ni? Maksum ni maksudnya terpelihara daripada melakukan kesilapan lah. Dalam dunia ni Allah kata yang maksum ni hanya ada pada Nabi Muhammad je. So Nabi yang lain pun baik kan? Tapi ada kadang-kadang yang mungkin tersilap juga. Kan? Contoh kan, Nabi Musa pernah dalam satu kisah, dia pernah terbunuh seorang bangsa Qibti, bangsa Mesir. Dia terbunuh kat situ kan. Dia tak boleh nak kira sebagai maksum. Faham? So, kita bagi pilihan. Kalau tanya kat saya apa nak buat kalau kata digantung tak bertali begini, cuba untuk berbaik. Cuba untuk berbincang. Kalau tak boleh nak bincang sama sendiri, dua-dua orang pergilah. Okay? Semua orang pergilah ke pejabat agama dulu. Jangan biarkan pergi buat sendiri. Nak pergi kaunseling apa semua, pergi sendiri. So nampak macam contoh, suami saja nak kaunseling ataupun isteri saja nak pergi kaunseling. Kalau satu pihak saja pergi kaunseling, satu pihak lagi tak mau. So banyak yang mengadu kat saya ni perempuan lah, isteri. So isteri ni mengadu kata, "Tuan, saya nak pergi kaunseling, saya dah set kaunseling, tapi masalahnya adalah suami saya tak mau datang kaunseling. Macam mana nak buat?" Saya kata kaunseling ni dia bukan satu paksaan. Kita tak boleh paksa untuk orang tu kaunseling. Dia tak boleh dipaksa kaunseling. Kalau macam sekolah dulu, mungkinlah kita kena paksa buat kesalahan sikit masuk pergi bilik kaunseling. Sebab yang tu kita terikat dengan peraturan sekolah. Tapi kalau dekat luar ni, kita tak ada peraturan yang kita boleh dipaksa untuk kaunseling. Jadi kalau kita seorang saja pergi kaunseling, bertepuk sebelah tangan, kita je duk rasa macam okey lah, tak apalah, aku handle sendiri. Okay? So, tu counselling. Kalau kita baiknya adalah kita dua-dua orang pergi counselling bersama. Alright? So, yang tu pilihan yang pertama. Kalau kita nak cuba untuk selesaikan, jangan biar gantung tak tali macam tu saja.
Yang keduanya, kalau memang kita dah tak boleh nak teruskan dah, okay, kita memang dah habis meta, habis meta dah, tak boleh nak teruskan. Kita masing-masing memang dah bawa haluan dah. Tak kisah dah, memang suami pun mungkin dah tak ada hati, isteri pun mungkin dah tak ada hati dah. Ada orang ni dia sampai dah tertutup pintu hati tu serapat-rapatnya. Dia tak ada peluang dah. Okay. Alright. So apa yang perlu dilakukan adalah pilihan yang kedua, anda boleh pilih untuk berpisah. Okay. Anda boleh berpilih untuk pisah kalau anda fikirkan itu jalan yang terbaiknya. Alright. Kalau kata memang mendatangkan mudarat, contohnya tak dapat nafkah, ataupun bila berlaku perpisahan, bila berlaku duduk pengasingan macam ni, hati dan perasaan tu kita tak fikirkan dah benda-benda macam tu. Tak fikirkan dah bagaimana untuk membaik balik rumah tangga. So anda dibenarkan untuk pilih untuk berpisah. So kalau anda pilih untuk berpisah, jangan tunggu lama. Ada orang kadang-kadang dia biar saja. Biar lama-lama tak buat apa-apa tindakan. Dah lah tak mau pergi kaunseling, tak mau cuba untuk merawat rumah tangga. Kemudian tak mau pula pilih untuk pisah. Biar je gantung tak bertali. Anda jangan pilih buat macam tu. Okay? Jangan sesekali buat begitu. Sebab ada setengah orang dia kata tak payah fikir untuk cerai dan sebagainya. Nanti kalau nanti aku meninggal nanti ni, boleh dapat harta pusaka dia. Bukan, kalau dia meninggal nanti boleh dapat pusaka. Sebab masih title isteri kan, masih title suami. Tapi kita kena ingat, kalau kita niat semata-mata begitu, apakah Allah redha terhadap perkara yang kita nak tuntut tersebut. Okay, so kita kena ingat, buang masing-masing ego begini. Kalau boleh selamatkan rumah tangga, pilih yang pertama. Kalau dah tak boleh, jangan biar gantung tak bertali begitu. Anda boleh filekan perceraian. Okay, filekan perceraian ni dia ada macam-macam jenis lah. So yang ni anda kena dapatkan consultation, kena tengok apa yang terbaik untuk kes anda tersebut. Dapatkan nasihat daripada orang-orang yang saya kalau boleh kan, nasihat yang dari sudut perceraian ni dia lebih kepada peguam lah. So peguam syar'i dia akan nasihatkan, okey puan ada kes begini-begini, so puan sesuai untuk perceraian jenis macam ni. Okey, alright. So saya dah habis bercakap dah. So matlamat saya adalah malam ni saya nak ceritanya, kalau jadi gantung tak bertali, kalau tanya kat saya apa yang patut dibuat, anda buat dua pilihan tu. Pilih salah satu. Nak selesai rumah tangga elok-elok ke, ataupun nak berpisah. Okay, tak salah. Saya tak suruh anda berpisah. Tapi saya suruh yang pertamanya, buat perbincangan dengan baik. Kalau tak boleh, tak ada masalah untuk anda pilih untuk pisah. Jangan pilih biar gantung tak bertali macam tu sahaja. Okay, jangan pilih gantung tak bertali. Sebab kalau anda pilih biar saja, tak buat apa-apa, anda masih lagi suami, masih lagi isteri, tapi masing-masing bawa haluan, kita bimbang anda akan terjerumus dalam dosa yang berterusan. Suami ada dosa yang besar, isteri pun ada dosa yang besar. Tu kalau ceritanya duduk buat apa-apa. Kalau tiba-tiba pula suami ni buat maksiat, buat maksiat lain, isteri pun couple dengan lelaki lain, itu pun lagi besar problem dekat situ. Okay, alright. So anda boleh letak soalan, dekat sekarang ni. Saya akan tengok soalan tersebut. Tak ada ayak ni. Saya duduk dekat dalam bilik. Lama tak tidur hotel. Rasa seronok pula malam ni dapat tidur hotel. Esok tengoklah nak pergi jalan-jalan. Esok saya cadang saya nak bawa anak pergi tengok apa yang best. Pergi mana? Aquaria. Saya kalau selalu datang Kuala Lumpur ni, biasanya saya pergi ke LCC, pergi Kinokuniya lah. Saya memang hobi saya membaca buku. So saya suka Kinokuniya. Kinokuniya ada banyak buku best-best kat situ. Dia macam kita panggil apa, syurga untuk ulat buku. Okey, Nur Zahra. Dah habis meta dah tahu hati 2013 dengan 2021 buat kaunseling, laki tak turun. File cerai pun 2 kali dah dia tak turun pun. Inilah salah satu problem dia Puan Zahra kan, dan juga puan-puan yang lain.
So siapa-siapa yang buat kaunseling ni sebelah pihak, ramai orang cuba nak kaunseling, tapi masalahnya kalau satu pasangan tak mau. Bila tak mau, kita tak boleh paksa. Right? Mostly kebanyakan sorry to say kepada lelaki, mostly lelaki tak mau kaunseling. Mostly kebanyakannya. Ada isteri yang saya kata, puan, isu puan ni tak ada sangat lah. Dafkah pun ada, pukul pun tak pernah, tapi bergaduh banyak, lebih bergaduh mulut, tak puas hati, terasa hati dan sebagainya. Biasanya kita akan kata puan pergi kaunseling dulu. Puan pergi kaunseling dulu. Tapi masalah dia kata, tuan, saya nak pergi, saya dah daftar kaunseling, tapi suami saya tak mau mai. Dia tak mau untuk nak cuba berbaik secara betul. Dia kata kaunseling semua mengarut. So macam mana macam tu? Kan? Tapi ada juga lelaki yang buat kaunseling. Bukan tak ada lelaki yang buat kaunseling. Ada. Cuma yang selalu mengadu kat saya ni, yang mengadu selalu ni wanita. Dia banyak tulis soalan. So yang banyak ceritanya adalah dia buat kaunseling tapi suami tak mai. Ini problem. Okey, soalan lagi ya. Maaf, ada soalan tentang nafkah. Okey, siapa nak tanya apa dah sekarang ni boleh tanya. Okey, yang penting anda jangan lupa untuk tekan share, anda tekan komen ke like ke kan. Itu je. Tekan share lagi, saya suka gambar. I love you all. Okey, Yaya Anaki. Tuan, kalau suami jenis ambil barang terlarang, macam mana pendapat tuan? Kawan suruh tanya. Okey, barang terlarang ni maksudnya dadah lah straightforward lah, dadah. Kalau tanya pendapat saya, suami yang mengambil dadah ni kan, apa yang patut anda lakukan? Biasanya orang akan fikir kata, aku ni nak teruskan perkahwinan ke, ataupun nak bagi peluang ke. Saya sentiasa bagi pilihan. Kalau kita dah tahu suami kita ni mungkin mengambil dadah, kantoi, kita tahu kata dia mengambil dadah. So anda diberi dua pilihan juga. Tanya pendapat saya kita bagi dua pilihan. Pilihan pertama, anda cuba untuk nasihatkan dan cuba untuk rawat suami. Kalau kita boleh bagi peluang kedua, bagi peluang kedua. Kan? Nabila Razali punya lagu pun ada peluang kedua tu, siap top lagi dekat YouTube. Maaf, andai kau terluka, maafku tak sengaja. Kan? Kita bagi peluang kedua. Kalau boleh bagi peluang kedua, bagi. Kalau kita tak boleh bagi peluang kedua, pilihan yang keduanya adalah anda dibenarkan untuk mohon perpisahan. Tapi kalau suami tak mau, macam mana? Sebagai contoh bila cerita tentang suami mengambil dadah ni perempuan, ini bukan isu baru. Saya pun dah banyak kes-kes macam ni. Saya nak nasihatkan satu perkara. Bila suami yang telah ditahan, ditangkap ke, ataupun memang belum ditangkap tapi dia memang kita tahu kata dia mengambil bahan dadah ke, barang terlarang lah. Jangan kata dadah, ketum pun larang juga kan. Minum ayak ketum ke, menyimpan ayak ketum. Ada orang ni setengah rumah ni, satu peti air tu kadang-kadang penuh dengan ayak ketum saja. Akulah tak tahulah. Dia punya isteri dia tu cerita, saya dah tak larat nak cerita dah. Saya dah tak larat nak sembunyikan isu suami saya ni. Dia kata bagi tahu penuh dengan ayak ketum. Kantoi dadah tu tak kira lah. Jadi kalau memang kita tak boleh nak teruskan perkahwinan dengan orang yang telah mengambil barang terlarang, dadah ke, ketum dan sebagainya, so anda jangan simpan pula. Contoh, dia kata saya jumpa barang-barang yang berkaitan dengan dadah suami saya ni. Ni tuan, dia buat mai pula kat office kita. Ni buktinya, dadah jenis apa. Kata, puan buat mai macam ni lagi, kalau kena tahan dengan polis sia-sia je kita ni. Kalau kita tahu yang suami kita mengambil dadah, barang terlarang sebagainya, tugas anda sebagai isteri, tugas anda sebagai isteri adalah membuat laporan polis saja. Buat laporan polis ataupun ADK untuk tangkapan. Sebab barang terlarang ni dikira sebagai satu bentuk jenayah.
Bila dia adalah jenayah, dia bukan kuasa kita untuk kita nak tangkap benda tu. Okay? Dia bukan kuasa Tok Penghulu nak tangkap. Dia bukan kuasa ketua kampung nak tangkap. Bukan kuasa bapa mertua nak tangkap. Tak. Bukan kuasa mak pak dia nak tangkap. Tak. Ini kuasa ataupun undang-undang yang perlu untuk kita laporkan kepada pihak polis. Okay? So, pihak polis yang akan mengambil pesalah, okay, orang yang tertuduh ni, disiasat dulu. Disiasat dan dijatuhkan hukuman. Kita tak boleh pandai-pandai buat sendiri. Kalau kita sendiri simpan bukti-bukti barang dadah semua tu, yang ni nanti ni anda pula boleh dikenakan. Boleh dikatakan anda bersubahat sebab kita pegang. Kita mungkin niat kita nak kata ini bukti saya jumpa, tapi bukan begitu caranya. Kalau ada barang-barang terlarang semua ni dekat dalam rumah, kita tahu yang tu milik suami contohnya, so kita kena buat laporan polis. Okay, laporan polis dulu. So, kalau tanya soalan balik tadi ke saya, macam mana pendapat tuan kalau kata suami ambil barang terlarang? Pendapat saya, anda ada dua pilihan. Yang ni memang dah teruk dah. Okay? Iaitu yang pertamanya, pilih untuk merawat dan juga bagi peluang kedua. Ataupun yang keduanya adalah pilih untuk berpisah. Kalau suami tak mau pisah cara baik disebabkan dadah tersebut, kita pun dia tak setuju untuk ceraikan kita, walaupun dia tahu yang tu mungkin satu kesalahan, isteri boleh filekan fasah. Okay, fasah dia ada satu section, dia menceritakan tentang berkelakuan keji secara hukum syarak. So, mengambil dadah tu adalah perbuatan keji. Bukan setakat hukum syarak, bahkan bersalah di sisi undang-undang. Okay. Siti Hasrina Rosli, kenapa suami suka cari pasal tapi bila minta pisah secara baik dia tak nak lepaskan? Okey, baik. Jangan tanya kat semua orang macam tu. Mostly ada pandangan yang berbeza lah kan. Ada suami cari pasal, ada isteri cari pasal pun ada juga. Okey. Tapi Puan Hasrina, saya pernah tahu dulu, saya pernah bercakap, buat live, ada beberapa sebab. Okey, saya highlightkan ada 3 sebab. Ni based on my experience. Okay, for the past 7 years, alright. Cerita kenapa suami enggan cerai secara baik ni. Apa alasan yang biasa yang berlaku? Okay, yang pertamanya, antara sebab yang suami enggan cerai secara baik ni, okay, yang pertamanya adalah ego. Okay, kebanyakannya kes-kes perceraian yang fasah dekat mahkamah, cerai taklik sebagainya tu, mostly cerita tentang ego. Suami tahu, contoh suami tahu kata dia pukul. Dia pukul isteri dia. Okay, dia pukul. Memang pukul tu bukan pukul yang sikit lah. Ada orang yang bukan pukul sikit, pukul banyak lah. Okay, tapi dia tak mau cerai isteri dia tu cara baik. Ada orang sampai ego ni dia tak mau mengaku salah pun ada juga. Sebab tak mau mengaku tak apalah, benda ni memang akan jadi perbicaraan. Jadi bila perbicaraan ni panjang nak kena buktikan dan sebagainya. Okay, itu kalau ada orang tak mengaku. Ada orang ni kadang-kadang dia memang tahu kata dia buat salah benda tu semua, tapi okay, dia ego dia apa, dia tak mau datang ke mahkamah. So bila dia tak mau datang ke mahkamah, dia tak mau selesaikan cara baik, maka isteri ni masih lagi nak kena filekan juga fasah ataupun cerai taklik. So mostly dia kata hampir buatlah. Contoh ego ni, buatlah suka hati, yang buat sendiri, aku tak mau. Suka hati, aku takkan lepaskan macam tu saja. So yang ni ego. Okay, dia ego sangat. Mostly cerita bab laki ego ni ramai kat mahkamah syariah. Yang keduanya adalah ada orang yang dia kata dia ada dendam. Dendam. Okay, yang ni pun ada juga. Dendam tu macam mana? Contoh dia tahu kata isteri dia ni mungkin isteri dia ni mungkin berkelakuan buruk. Contohnya dia tahu kata isteri dia ni berkelakuan buruk. Contohnya dia pernah isteri pernah kantoi curang contohnya. Okey. Bila dia dah tahu macam tu, okey, dia pun dah tak ada hati kepada isteri dia. Dia tak ada hati kepada isteri dia, tapi dia tak mau cerai secara baik. Isteri ni mungkin dah kantoi sebagainya, isteri pun filekan perceraian, tapi suaminya kata aku tak akan ceraikan hang dengan mudah-mudah. Dia tak tahu dia nak apa pun tak tahu. Dia nak macam-macam benda-benda yang lain. Dia nak nulah, nak ni lah, macam-macam. Ada yang minta duit tebus talak lah.
Macam-macam lah isu cerita dendam ni. Dia tak mau lepas cara elok. Ada orang kadang-kadang dia dendam sebab benda-benda yang lama. Benda-benda yang dah tak ada kaitan. Dah lama sangat-sangat. Tapi dia tak mau lepas cara baik. Sebab bagi dia kalau lepas cara baik ni, seolah-olah dianggap sebagai kalah. Padahal dalam situasi rumah tangga ni, dia tak ada isu kalah dan menang. Kalau kita mengambil mengambil pendirian untuk nak cuba untuk gantung orang, cuba untuk menayar orang, dekat mahkamah ni, dia memang akan menyebabkan kita ni sentiasa hidup dalam keadaan hati ni penuh dengan dendam, penuh dengan titik hitam kat situ. Ada orang yang macam tu juga. Dan yang ketiga, kenapa yang ramai orang dia tak mau lepaskan cara baik tu, yang ni ada juga, iaitu dia kata dia masih lagi ada perasaan sayang. Saya sendiri pernah tanya banyak orang, banyak lelaki yang kenapa dia tak mau lepas cara baik ni. Mostly ada juga cerita kata, saya masih sayangkan keluarga saya. Walaupun dia mungkin melakukan kesalahan, dia tak bagi nafkah ke, dia pukul ke, tapi ada orang dia kata, saya tersilap, saya nak nak minta peluang kedua kat situ. So saya masih sayang lagi kepada isteri dan anak-anak. Tapi isteri tak mau. Isteri kata, saya dah tak boleh dah nak teruskan perkahwinan dengan suami. So kat situ tu dia tak boleh nak paksa-paksa lah. Tu antara sebab-sebabnya Puan Nasrina. Manja kasih. Mak panjangnya. Dalam situasi saya memang gantung tak bertali lebih 2 tahun. Batin. Tapi saya hanya sekali pejabat agama untuk keseling masa bulan 9. Dan selepas tu hanya suami yang selalu pergi pejabat agama tanpa sedang kini tinggal naik court untuk lafaz talak bulan depan. Adakah hanya penerangan yang ringkas kaunseling tu dah cukup untuk dikemukakan depan hakim? Atau nanti court baru hakim tanya persoalan selama mana dalam pernikahan 2 tahun lebih dari segi nafkah saya tetap hubungan kelamin tidak berlaku dalam perkahwinan kami. Saya bila tiba-tiba terus naik court tanpa diberi keterangan. Jelaskan tuan. Dalam perceraian yang secara baik, perceraian yang kita sebut cerai section 47 ni, sama ada suami filekan ke ataupun isteri filekan ke, kebanyakan hakim dia tak tanya pun dah counselling ke belum, apa yang berlaku dan sebagainya. Sebab biasanya kes dekat mahkamah ni bukan kes kita sahaja. Ramai orang lagi nak bercerai. Dalam satu hari biasanya ada orang sampai 10 pasangan nak bercerai kat situ. Jadi kalau hakim nak dengar semua cerita macam ni, jenuh, sebab ada lagi kes bicara pula lepas tu. Jadi biasanya kalau perceraian secara baik ni, hakim tak tanya banyak. Setuju ataupun tidak nak bercerai? Dah baca ke saman? Dah. Sebab dalam saman tuntutan perceraian kita ni, biasanya dalam saman section 47, dia hanya ada alasan satu saja. Tiada persefahaman. Dah tak ada persefahaman, itu saja. Walaupun mungkin kita ni ada macam-macam isu. Mungkin kita bukan sekadar cerita tak sepahaman saja. Kita kalau boleh nak cerita ni macam-macam. Daripada awal kahwin sampailah ke nak jadi kes kat mahkamah ni. Mesti macam-macam cerita. Tapi dekat dalam alasan dari sudut undang-undang untuk section 47 punya perceraian ni, dia biasanya dia akan quotekan tiada persefahaman sahaja. Sebab hakim takkan tanya lebih-lebih. Kalau hakim nak tanya pun mungkin dia akan tanya sikit je lah. Nak bercerai? Pasti. Sebab apa? Selalu gaduh ke? Ya. Itu je. Tak tanya banyak lah. Dia akan tanya, bila last bersetubuh? Suami setuju tak? Suami kata setuju. Isteri, suci tak hari ni? Suci. Pernah bercerai tak sebelum ni pihak-pihak? Tak pernah. Itu je. Pernah bersetubuh tak dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu dalam kebelakangan ni? Tidak ada. Mahkamah benarkan lah. Mahkamah suruh baca istighfar punya kali lah. So suami pun bacalah lafaz. Tu je. Tak tanya macam mana hasil kaunseling ke apa semua tu, semua tak tanya kalau section 47. Suami tak suka bagi kerja, masalah duit tak cukup. Alright. So kalau Siti Asia, kalau ada isu berkenaan dengan duit tak cukup, belanja kita ni mungkin kebanyakan kita yang terpaksa tanggung sendiri. So kita rasa macam suami ni banyak lepas tangan. Jadi kalau kita kata suami tak bagi nafkah yang cukup,
maka anda boleh buat tuntutan dekat mahkamah syariah, tuntutan nafkah diri. Tapi kalau kita tak mau masuk court, mintalah secara baik dulu. Kalau suami kata saya takkan bagi, saya takat ni saja boleh, kita pun rasa tak cukup, dekat dalam mahkamah syariah kita boleh buat tuntutan, nama dia tuntutan nafkah diri, supaya nak bagi ada satu bentuk jumlah yang tepat dan konsisten perlu diberikan oleh suami kepada isteri. Tapi kalau katalah kita nak minta duit kat suami tu adalah duit yang berkaitan dengan pembayaran hutang kereta kita. Hutang kereta ni dia bukan tanggungjawab suami, tapi tanggungjawab kita. Cuma kalau suami tak bagi kita pergi kerja tu, jadi kalau suami tak bagi kita pergi kerja, yang ni kita kena kena bagi tahu kepada suami yang kita kena bekerja untuk nak bayar duit tersebut. Awak Ariam nangis pula dah. Okey, malam ni saya tak boleh lama-lama sangat InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan yang dengan secepat dan terbaik mungkin. Ngah Anom, suami tinggalkan isteri and balik ke negara asal. Bagi tahu rakan-rakan dia dah ceraikan isteri, lost contact. Oh okey, negara asal So saya andaikan suami kita ni bukan warga negara, kan, dia balik negara lain lah. Jadi kalau suami tinggalkan macam tu sahaja, kita kemudian kita hanya dapat tahu kata rakan-rakan dia bagi tahu kata dia dah ceraikan. Jadi pada saya, kalau kita nak buat pengesahan lafaz cerai pun susah juga. Sebab pengesahan lafaz cerai ni adalah perlukan kepada pengesahan bagaimana lafaz suami tu. Kalau memang tak ada saksi yang dengar lafaz tersebut, mungkin benda ni sukar. Jadi apa yang boleh dilakukan jika sekiranya seorang suami ni yang bukan warga negara, dia balik ke negara asal, dia tinggalkan kita dalam keadaan kita kata kita dengar yang bagi tahu suami ni dah ceraikan dia, tapi kita tak ada bukti, maka kita filekanlah perceraian jenis lain, iaitu file cerai fasah ke ataupun cerai taklik ke, supaya benda ni lebih mudah untuk mahkamah putuskan. Contoh kita mungkin dapat tahu kata suami ni ada lafaz cerai melalui kawan-kawan dia, tapi kawan-kawan dia pun tak pasti macam mana lafaz tersebut. So kita filekan fasah dengan alasan mungkin dah tinggal itu lebih pada 3 bulan, 4 bulan, nafkah pun kita tanggung sendiri, maka kita filekan fasah. Lebih mudah untuk dibuktikan kat situ berbanding lafaz cerai. Sebab lafaz cerai ni, dia kalau tak ada saksi berlaku dalam rumah, contohnya suami lafaz cerai kepada isteri, tak ada siapa-siapa pun, antara suami dengan isteri sahaja. Kemudian isteri filekanlah perceraian, lafaz cerai ni dekat mahkamah. Dia mengesahkan, kata dia mendengar suami ni sebut, aku ceraikan hang dengan talak 1. Tapi suami ni tak datang mahkamah. Dia pun tak tahu pergi mana dah, dia belah hilang macam tu saja. So kita tak ada saksi. Tak ada saksi nak buktikan benda tu. Sebab lafaz cerai ni dia mesti kena ada 2 orang saksi lelaki yang mendengar kalau ikutkan. Mampu nak cari siapa nak ada dekat dalam rumah kan. So kita filekan perceraian jenis lain yang lebih mudah untuk hakim putuskan. Rubiah Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Jika bekas suami masih bersikap sama saja sebelum dan setelah bercerai, contoh biawak hidup tak nak. Jika bekas suami masih bersikap sama saja sebelum dan selepas bercerai, so biawak hidup tak nak kerja, duit nafkah untuk bekas isteri merupakan duit bekas suami pinjam daripada kak ipar. Ini merupakan duit bekas suami pinjam. Duit itu punca bekas isteri kena maki hamun pendapat ni. Apa hukum duit tersebut pada bekas isteri? Allah, tanya hukum pula. Saya tak boleh dah bagi tahu hukum puan, sebab saya bukannya ustaz sangat. Hukum-hukum ni biasa hukum dia ada macam tu lah. Ada haram, ada wajib, ada harus, ada sunat, kan, ada makruh. Saya tak boleh cerita hukum. Tapi soalan puan ni dia lebih bukan kepada perundangan. Cuma saya boleh nak kaitkan sikit lah. Kalau katalah memang duit ni dalam bentuk pinjaman, bekas suami pernah pinjam duit ini kepada bekas isteri dalam tempoh perkahwinan, so anda boleh tuntut duit tu dekat dalam mahkamah syariah untuk tuntutan nama dia hutang dalam perkahwinan. Yang tu ada kaitan, yang tu saya boleh terangkan. Tapi kalau cerita tanyakan saya duit ni punca biawak hidup apa semua ni, saya tak tahu. Saya tak tahu apa hukum-hukum ni. Yang ni kena tanya kena tanya Ustaz Zaidros.
Nina Syarina, kalau suami failkan perceraian nak bercerai-cerai baik, adakah isteri perlu failkan juga? Tak perlu dua-dua failkan. So, kalau suami nak bercerai secara baik, isteri pun setuju, isteri hadir je lah. Okay, tak perlu nak failkan. Seorang dah failkan kat sini, seorang lagi nak failkan dekat tempat lain. Tak boleh, dia akan tengok siapa yang failkan dulu. So, kalau katalah suami dah failkan dulu dekat Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, isteri ni mungkin dah duduk kat Penang, dia failkan dekat Mahkamah Rendah Syariah Bukit Bertajam contohnya. Okay, dia tengok siapa file dulu. Kalau suami dah filekan dulu, so tak payah pergi yang dekat Bukit Bertajam ni, kena tarik balik kes, pergi kat Kuala Lumpur. Kalau dua-dua setujulah. Cempaka Senja, tuan saya dah kena hambat dari rumah. Okay. Tapi dia cakap saya lari dari rumah. Terus saya dah buat report polis and dia report polis yang saya lari dari rumah. Macam mana kes saya ni? Macam mana? Kalau lari daripada rumah pun kena hambat ke? Kalau kena hambat, okay, kita memang kena ada bukti lah kata dihambat. So yang ni memang payah juga, sebab ada setengah orang dia dengar kata suami dia halau, bawa hantar, bawa keluar bubuh barang-barang semua kat dalam rumah. Kan, contoh kena halau lah. Tiba-tiba bila kita filekan fasah, suami kata, saya tak halau, dia yang lari. Yang ni menjadi beban kepada kita untuk buktikan kata dia halau tu macam mana. Saya itulah satu kes macam ni puan, Puan Cempaka Senja, iaitu suami ni dia halau, okay? Dia halau, isteri ni keluar. Masa kita filekan kes fasah, maka dia tak mengaku. Dia kata isteri dia yang tak balik rumah, yang dia tak halau apa pun. So beban untuk saya juga buktikan benda tu. Bagaimana kata dia halau? Sebab tak ada lafaz. So ada antaranya adalah barang, iaitu beg-beg yang telah dikemas, dibaling kat luar rumah. Itu satu. So ada saksi ikut sekali pergi ambil beg dekat luar rumah. Yang keduanya adalah penukaran padlock. So tukar padlock. Biasanya padlock ni boleh guna kita kunci tu, tapi tukar padlock baru, yang tu adalah tanda kedua yang menunjukkan kata dihalau keluar daripada rumah. Okay. Tapi kalau yang sebaiknya adalah saksi lah. Kalau saksi ada, boleh tengok benda tu semua juga, yang tu bagus, kuatlah sikit kat situ. Kalau lagi kuat adalah suami mengaku, ya betul saya halau dia daripada rumah. Kalau dia mengaku lagi kuat. Kalau tak ada, kalau sekadar report polis sahaja, saya kata benda ni tak cukup kuat. Report polis, siapa-siapa pun boleh buat report polis. Polis pun tak akan boleh katakan benda ni sebagai satu bentuk jenayah. Suami buat laporan polis kata isteri lari keluar rumah, isteri pun kata saya lari keluar rumah daripada sebab kena halau. Lah kali dia punya laporan tu tulis untuk rujukan Mahkamah Syariah. Itu sahaja, untuk rujuk. Tapi tak ada apa-apa pun. Okay, tak ada apa-apa pun jenayah yang berlaku kat situ. Melainkan kalau kita dibawa lari. Yang tu lain cerita. Orang lain buat lari kita kan. Tak naik. Nur Kasih Raina, salam tuan, Waalaikumsalam. Saya dah 6 tahun hidup serumah tidur bilik asing. Saya dah minta dia lepaskan saya, tapi dia tak nak. Saya dah tak ada hati dengan suami. Jadi Puan Kasih Raina, dapat tak saya punya cerita tadi tu? Apa yang puan boleh buat? Jangan sampai kita jangan sampailah kita ni rasa macam duk rasa buat tak kena lah kat suami kita tu. Dah 6 tahun duduk rumah tapi tidur bilik asing, maksudnya kemungkinan besar lah kan, wallahualam, betul ataupun tidak, besar kemungkinan nafkah batin kita pun tak bagi. Kan? Dalam fasah setahun saja tak dapat nafkah batin, boleh buat permohonan fasah. Kalau 6 tahun, tak tahulah kenapa lama sangat. Nur Liana, bagaimana jika suami tak maafkan isteri, dia lari dari rumah satu pasangan ikut cakap keluarga dia? Macam mana nak buat? Suami tak maafkan isteri dia, yang dia lari dari rumah satu pasangan ikut cakap keluarga dia. Macam mana? Tanya. Soalan puan Lena saya tak faham. Sorry. Nurija Mazlan, saya dan suami dah tak duduk sebumbung, tapi saya dah bincang dengan dia yang saya dah tahu hati dengan dia. Saya minta lepaskan saya tapi dia tak mau. Saya nak tanya pendapat tuan.
Okey, terjawab dah kot no. Jadi kalau kata memang dah tak duduk sebumbung tu, memang nafkah pun semua mungkin kita yang tanggung sendiri. So kita boleh pilih. Macam saya kata tadilah, boleh pilih untuk nak berbaik semula ataupun boleh pilih untuk nak buat perpisahan. Jangan biar gantung tak bertali saja. Okay. So kalau kata nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal pun kita yang tanggung sendiri. Sebab tak duduk sekali kan. Lebih daripada 3 bulan, anda boleh failkan fasakh. Okay, boleh failkan fasakh. Kalau nak failkan cerai taklik pun, tengok dekat lafaz taklik nikah anda tu. Nak handle sendiri tapi tak ada kesudahan. Jalina Imrita, kalau saya pilih untuk pisah kerana apa alasan alasan kahwin dipaksa orang tua saya waktu tu di bawah umur, masih kanak-kanak 14 tahun. Oh, okey. Suami bagi tekanan mental, fizikal sehingga sekarang 2021. Okey. Dalam fasakh dia ada satu terma tau. Saya tak bawa enactment hari ni, tapi ada satu terma yang dia kata isteri boleh tuntut fasakh jika dia kahwin dalam keadaan dipaksa. Paksa dulu tu masa dalam keadaan kanak-kanak. Okay? Cuma kita nak kena buktikan mahkamah benda tu bentuk keterpaksaan. Bagaimana paksaan tersebut berlaku? Ini berat sikit kat situ. Okay? Pada saya, kalau yang terbaiknya adalah kalau diberi pilihan antara cerita tentang paksa tu dengan tekanan mental, fizikal, pada saya better lagi alasan tekanan fizikal ataupun mental tu. Sebab bukti tekanan mental dengan fizikal ni, dia boleh dapat dalam bentuk dokumen yang betul. Contoh, kalau kita kena pukul secara fizikal, kita buat laporan polis, kita buat laporan perubatan, dia dah boleh jadi satu bukti. Okay? Kalau mental pula, kita boleh pergi psikiatri, kita dapatkan rawatan daripada psikiatri, kita dapatkan kaunseling, kita dapat laporan kaunseling, yang tu lebih mudah untuk buktikan kata kita tekanan mental dan perasaan dalam perkahwinan, berbanding kita nak cerita tentang paksa. Macam mana kita nak cerita tentang paksa tu? Yang ni problem yang kita nak kena tanggung kalau kita buka kes cerita tentang dikahwin secara paksa ni. That's why jarang ada kes, bukan jarang lah, saya tak pernah dengar lagi ada orang buat tuntutan fasakh cerita tentang benda tu, keterpaksaan tu. Okay? Cerita tentang bawah umur semua tu. Okay, saya nak ambil sikit lagi. Saya akan ambil berhenti 10 suku. Saya nak kena berehat lah. Sebab tadi duduk drive, penat. Camoy, salam. Waalaikumsalam. Saya pun mengalami tuan. Saya baru failkan cerai taklik sebab suami dah lama tak balik dan tak bagi nafkah dan tak tahu dia tinggal mana. Okey, kalau macam tu, tiap kali mahkamah panggil memang saya datang seorang tanpa suami. Okey, puan akan ada melalui proses proses bicara. So proses bicara tu puan kena buktikan lah, kata melalui saksi lah mostly, cerita tentang laki tinggal. Okay, suami tinggalkan tanpa nafkah dan lebih daripada 4 bulan berturut-turut. Aizura Makno, tuan, saya nak tanya macam mana cara untuk saya buat tuntutan hutang dengan suami. Bukti saya transferkan duit memang ada. Adakah berpihak kepada saya? Okey, cerita tentang hutang dan perkahwinan ni kan, Puan Aizura, kalau ada bukti tentang transfer, okey, alright. Tapi bukti tentang transfer, dia bukan bukti yang 100% kuat lah nak cerita tentang kita ada bagi pinjam. Dia boleh jadi juga kalau ada setengah orang lelaki ni, kita kata dia berhutang, so bukti dia kita bagi pinjam duit, kita transfer kat dia. Tapi dia boleh kata, tak adalah, saya tak pinjam pun, awak yang bagi duit ke kat saya. Dia nak claim kata benda tu sebagai hadiah pun boleh jadi juga. Sebab tu, ni pesanan untuk siapa-siapa yang menonton ni, yang ada lagi ni. Bila kita nak bagi pasangan kita meminjam satu jumlah wang yang besar, yang mana kita nak bagi dia berhutang dengan kita. So, dalam Islam, hutang mesti dibuat satu catatan. Kena ada perjanjian.
Jangan sekadar kita bagi transfer macam tu saja, so kita dah rasa macam okey, kita ada bukti kata kita transfer duit tu, yang tu dia dikira pinjam. Tak macam tu. Yang tu baru bukti kata transfer, tapi bukti yang mengatakan yang tu pinjam. Even kita pun, kalau kita nak buat pembelian kereta contohnya dekat bank, kita akan kena sign macam-macam nak buktikan kata kita pinjam. Kita bukan transfer duit macam tu sahaja kan. Setiap bulan kita tak transfer tu, kita kena ada agreement. So agreement tu lagi betul prosedur dia untuk kita nak kata yang tu hutang. Bukan saya nak kata benda ni tak betul, kata transfer duit. Transfer duit, ya, mungkin salah satu bentuk bukti yang kata kita bagi pinjam. Tapi dia belum sampai tahap yang tertinggi lah. Sebab ada lelaki dia boleh dalih benda ni. Dia kata saya tak minta pinjam, dia yang nak bagi kat saya. Macam mana kita nak atasi benda tu? Okey, adakah berpihak pada saya? Dia boleh berpihak kalau katalah bekas suami ni mengaku, ya betul, saya pinjam duit yang dia transfer tersebut. Kalau dia mengaku, senang. Kalau dia tak mengaku, kita nak kena bawa bukti macam tu, dan kita kena bawa bukti-bukti yang lain yang mengatakan dia pinjam. Okey, clear. Kalau gantung tak bertali, isteri keluar rumah macam mana sebab selalu gaduh dan teruk-teruk sampai berdarah-darah tu dia Kalau dah sampai kena pukul berdarah-darah macam tu, yang ni dah sampai tahap penganiayaan besar. Tak patutlah kalau kata kita nak duduk lagi satu rumah, membahayakan kepada keselamatan. Saya nasihatkan siapa yang dah sampai tahap yang macam tu, jangan biarkan anda nak bertahan atas sebab perkara tersebut. Masih lagi berani duduk satu rumah, bahaya. Okay, sebaiknya bila dah kena pukul tu, buat laporan perubatan, buat laporan polis. Sebaiknya elak duduk bersama sebab bimbang. Jangan sekadar duduk macam tu saja. So fikirkan apa tindakan selanjutnya. Kalau saya kat tempat tu, saya memang akan filekan fasah lah, sebab dah kena pukul kot. Sebab kita kena sayang diri kita lebih daripada orang lain. Sebab kita ni pinjam badan ni, kita pinjam ni daripada Allah. Okay, alright. Kakak suka tengok live ni. Thank you. Jika saya buat tentang fasa tapi suami tak mahu lepas. Okay, Farah Shlina, jika saya buat tentang fasa tapi suami tak mahu lepaskan dan dia baru saja kena tangkap polis dalam 1 minggu, macam mana? Okay, kalau baru 1 minggu, tengoklah kita apa alasan kita tu. Kalau kita nak bagi tahu kata ditangkap polis. Kalau ditangkap polis dan atas contoh kes apa, paling mudah lah kes dadah lah contohnya. Saya tak tahu kes apa. Kes dadah contohnya, baru kena tangkap. So belum lagi dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Kita tak ada bukti nak bagi tahu kata dia berkelakuan keji, sebab dia baru ditangkap, dia belum lagi dihukum. So kalau dah dijatuhkan hukum, sama ada denda ke, penjara ke, ataupun diletakkan di bawah ADK dan sebagainya, so yang tu mungkin dah menjadi satu bukti yang mengatakan dia berkelakuan keji kat situ. Okay, tapi kalau benda tu lambat lah, duk proses reman tu lagi, tak selesai lagi kes tu, kalau 1 minggu saja kita nak claim kata suami tak bagi nafkah, tak cukup lagi. Kau contohlah, kalau memang sebelum tu lagi, sebelum kena tangkap lagi pun memang kita tak dapat nafkah, tanggung sendiri dan sebagainya, yang tu kita boleh masukkan isu nafkah lebih mudah daripada nak buktikan tentang isu berkelakuan keji ni. Kena tangkap polis ni isu biasanya berkelakuan keji lah, sebab mungkin dia melakukan benda-benda yang melanggari undang-undang. Okay, alright. Last, berapa kos kalau nak hire peguam syar'i untuk selesai gantung tau? Okay, kalau tanyakan saya kat sini, saya takkan jawab berapa kos saya, sebab saya lebih profesional bab ni. So kalau siapa yang nak tanya macam tu, saya berkata dia bergantung kepada kes. Kalau siapa yang berminat, anda kena PM dan kena ikut prosedur. Kalau PM sekarang, mungkin kita tak reply lagi, sebab kita hanya akan reply pada waktu bekerja. Waktu bekerja hari Ahad sampai hari Khamis. Okay, tapi kalau tanya adakah semua peguam syar'i kosnya sama, tak. Masing-masing berbeza. Dia ikut pengalaman, dia ikut kepakaran, dan dia macam ibaratnya kita nak mencari kereta lah.
Kereta kan ada macam-macam jenis kan. Ada kereta mahal, ada kereta murah, ada kereta macam sedang-sedang. Ikut kita. Ikut kadar kemampuan kereta yang kita nak pakai tu. Alright. Okay, itu saja. Sorry, saya dah pukul 10 suku. Saya dah pun dah penat dah. Saya pun rasa penat dah sekian ni. Letih bawa kereta tadi tak habis lagi. Okay, so itu saja daripada saya pada malam ni. Thank you so much kepada anda semua yang dah join saya punya live, yang dah tekan share. I hope semua persoalan dan perkara yang saya kongsikan malam ni dapatlah memberi pencerahan kepada anda sikit sebanyak. Dan bagi yang bertanyakan dekat page, yang PM kita, sorry kalau kita tak reply sebab terlampau banyak sangat-sangat. Okay, kita yang reply tu pula bukan saya. Tugasnya adalah tugas kepada legal assistant saya. Ada beberapa orang legal assistant yang akan reply benda tu untuk jawab dan sebagainya. Dan kalau terlambat tu saya mohon ampun dan maaf sebab seriously saya bagi tahu terlampau banyak soalan yang masuk. Serius tau. Bila terlampau banyak ni, balik-balik soalan yang lebih kurang sama. Okay? Tapi bila lebih kurang sama tu tak apa. Okay? Cuma kalau kita ada kesempatan untuk nak tengok artikel-artikel yang sebelum ni yang boleh menjadi jawapan kepada persoalan anda, saya lebih suka macam tu. Okay? Kalau tanya dekat TikTok pula, ada orang tanya banyak soalan dekat TikTok tapi cerita pula semua lebih kurang sama. Dekat TikTok ni saya rasa macam saya punya cerita tu habis mudah, habis lembut dah saya punya bahasa tu. Okay? Tapi soalan semua lebih kurang yang sama juga. Kalau saya akan reply, saya boleh reply. So saya minta maaf kalau ada yang terasa hati saya tak reply sebagainya tu. Sebab kita ada tugasan yang mana sekarang ni pun macam banyak. Macam hari tu sepatutnya live pada Rabu malam tapi saya tak sempat sebab keletihan. Macam ni pun saya cuba untuk gagah. Saya nak bantu anda untuk bagi faham dan sebagainya. Okay? Alright, itu saja. Thank you so much kepada anda semua. I hope kita akan jumpa lagi pada minggu akan depan. InsyaAllah saya akan naikkan poster. Itu saja. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. I love you all so much. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.